Kisah ini hanyalah sekadar perkongsian. Tiada kena-mengena sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga perkongsian ini dapat memberi iktibar dan pengajaran buat kita semua. Kaki dan tangan aku dirantai. Leher aku dijerut di sebuah tiang. Rantai yang menjerut aku panas sekali. Tolong! Tolong! Tolong lepaskan aku! Aku dekat mana ni? Tolong! Tolong! Aku meronta. Melolong-lolong meminta pertolongan. Aku memekik persis orang-orang yang ada di hadapan aku. Aku dapat lihat ada yang digantung kaki di atas, kepala ke bawah. Ada yang melutut, kemudiannya lidah ditarik dan dipotong. Dan ada yang aku nampak ia disula dengan besi panas. Aku takut. Tolong, 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 tolong aku. Aku nak balik. Aku nak balik. Tolong. Mak, Abah. Tolong maafkan Fifi, Mak, Abah. Seraya itu aku terdengar suara dentuman yang sangat-sangat kuat. Di hadapan aku kini muncul api yang meluap-luap. Panasnya, ya Allah. Panas, ya Allah. Panas. Ya Allah, panas. Tolong. Lalu, dari celahan api itu muncul dua makhluk hitam yang besar. Mereka menyeret rantai besi dari kiri dan kanan tangan mereka. Aku ketakutan. Kaki dan tangan aku longlai. Tolong jangan apa-apakan aku. Tolong. Tolong jangan apa-apakan aku. Makhluk tadi mengangkat tinggi rantai besi yang berada di kedua belah tangan mereka. Lalu menghentam lantai tempat aku dipasung. Tolong, jangan. Maafkan aku. Aku tahu aku bersalah. Tolong, ampunkan aku. Abah, Asim, maafkan aku. Tolong. Aku meronta-ronta, ketakutan melihat dua makhluk hitam besar yang datang dekat dengan aku, seperti ingin membantai dengan rantai besi di kedua belah tangannya. Kemudian perlahan aku terdengar nama aku dipanggil. Hafifi. Aku macam kenal suara tu. Hafifi. Lalu aku tersedar. Aku terpinga-pinga. Badan aku lencun berpeluh. Aku pandang kiri dan kanan. Allahu Akbar. Rupanya aku masih diberi peluang untuk hidup. Aku berada di katil ward hospital. Dapat aku lihat di sisi katil ada makcik dan pakcik tua serta pemuda yang datang ke rumah aku tempoh hari. Bila melihat mereka, aku menangis. Menangis semahunya.
Aku menyesal. Dik, kerana harta, pangkat dan kedudukan, aku sanggup halau mereka macam anjing. Sedangkan mereka tu keluarga aku. Mak, abah dan adik kandung aku sendiri. Aku sanggup sepak mak aku yang selama ini mengajar aku berjalan. Aku halau abah aku yang mengkorbankan segalanya untuk membesarkan aku. Aku maki adik aku yang menyayangi aku setulus hati, serta sanggup ketepikan cita-citanya demi melihat aku berjaya. Mak, abah, Asif, maafkan Afifi. Maafkan abang, dek. Abang tahu abang salah. Mak, abah, Fifi tahu Fifi terlalu menurutkan hawa nafsu. Maafkan Fifi, mak, abah, adik. Maafkan abang, dek. Mak, abah dan Hasif hanya tersenyum melihat aku. Lalu mereka berpaling dan beransur keluar daripada bilik wad. Aku turun dari katil dan mengikori mereka. Mak, abah, Asif, tunggulah, nak ikut. Tunggulah. Tiba-tiba datang seorang jururawat dan doktor menahan aku daripada keluar. Mereka tak benarkan aku keluar daripada bilik wad kerana aku sedang dalam proses rawatan. Tapi aku berkeras. Aku nak kejar mak dengan abah dan adik aku Hasif. Belum boleh keluar lagi ni. Tepilah. Aku nak ikut keluarga aku balik. Aku nak balik. Aku nak ikut mak dengan abah aku. Tepilah. Tu adik aku tengah tunggu aku dekat sana tu. Tepi. Cik Afifi. Tenang. Jangan ikutkan perasaan. Tenang dulu ya. Nanti bila dah sembuh, Encik boleh pulang ikut keluarga Encik ya. Masuk dalam. Aku dapat lihat mak, abah dan Asif melambai-lambai aku mengajak pulang. Aku meronta minta dilepaskan. Namun setelah itu aku sekali lagi tidak sedarkan diri. Hampir sebulan aku ditahan di hospital. Sakit apa pun aku tak tahu. Doktor cuma kata mereka perlu jalankan beberapa prosedur rawatan untuk kenal pasti sakit apa yang sedang aku alami. Selang beberapa hari selepas ujian darah dan beberapa prosedur rawatan dilakukan, aku akhirnya dibenarkan keluar daripada wad. Sebelum pulang ke rumah, aku diminta ke bilik rawatan untuk dapatkan rawatan dan konsultasi daripada doktor yang merawat aku. Sampai saja di bilik doktor, aku dijelaskan dengan rawatan-rawatan yang telah dan akan diberikan kepada aku. Aku dengar dengan penuh khusyuk. Sehinggalah pada penghujung ayat doktor itu, ianya membuatkan aku terkedu. Aku didiagnos menghidap penyakit HIV AIDS. Sejenis penyakit yang setakat ini tidak dijumpai lagi penawarnya. Dan berdasarkan penelitian pakar, aku dianggarkan hanya ada kurang setahun untuk hidup. Kerana kuman HIV merebak dengan cepat
merambat ke seluruh organ utama badan aku. Kaki aku lemah. Badan aku longlai. Aku terjelepuk ke lantai. Air mata aku mengalir deras. Ya Allah, adakah ini kifarah buat aku, ya Rabb? Ya Allah, adakah masih ada ruang untuk aku bertaubat, ya Allah? Adakah taubat manusia angkuh macam aku ni boleh diterima? Ya Allah. Aku keluar daripada bilik rawatan dengan perasaan sedih dan pilu. Cepat-cepat aku ke tandas. Aku menangis semahunya. Kini terbayang segala kejijikan dosa yang telah aku lakukan. Seumpama layar perak yang sedang menyiarkan babak-babak jijik seorang aku yang sedang melakukan dosa tanpa rasa malu kepada yang maha melihat. Aku jadi sanda dunia hingga lupa akan siapakah diri aku di atas muka bumi ini. Setelah puas aku menangis, aku cuba hubungi Mary. Minta dia jemput aku. Kemudian aku nak jumpa Steven untuk ceritakan segala-galanya dan berbincang beberapa perkara mengenai kedudukan aku dalam syarikat. Namun, setelah beberapa kali aku cuba menghubunginya, tak dapat. Bila dah terlalu lama mencuba, aku dapatkan teksi saja dan terus tuju ke rumah. Sampai saja di rumah, dapat aku lihat kereta Steven ada di dalam garaj rumah aku. Pelik. Macam mana dia boleh masuk rumah aku ni? Mary ke yang bagi dia kunci? Mary memang ada kunci pendua rumah aku. Tapi apa kejadahnya si Mary nak bagi dekat Steven kunci rumah aku ni? Pelik. Perlahan aku masuk ke dalam rumah. Ketika aku melangkah masuk, kedengaran suara perempuan mendesah di ruang tamu. Itu suara Mary. Perlahan aku mendekati ruangan itu dan ya, aku dapat lihat Steven sedang menindih Mary. Mereka berdua sedang berpelukan tanpa seurat benang pun dalam rumah aku sendiri. What the hell are you guys doing? Kurang ajar kau, Steven. Aku dan Steven bergelut. Namun aku tak mampu menahan serangan daripada Steven yang badannya lebih besar dari aku. Aku terbaring lesu. Kemudian aku dapat lihat mereka mengenakan tuala. Lalu Steven mendekati aku dengan Mary memaut manja lengan Steven. Lu ingat, gua tak tahu kah apa lu sudah plan sama itu Mary? Hah? Sama dengan Salman? Lu silap orang lah, Vivi. Lu busuk punya orang. Mary tersenyum sinis. Rupa-rupanya Mary mengkhianati aku. Dia terdengar perbualan doktor dan juga jururawat
semasa di hospital ketika dia hendak datang melawat aku. Sakit yang diagnose HIV tu kan? Dia tahu aku ada HIV. Lalu dia, Steven dan konco-konconya merancang untuk menyingkirkan aku daripada syarikat dan bolot semua harta serta aset yang aku ada. Rumah dan aset-aset lain semua diambil alih oleh syarikat dan Steven sepenuhnya. Mereka buat kerja semasa aku terlantar tidak sedarkan diri di hospital. Cap jari aku diambil ketika aku sedang tak sedarkan diri dan Mary tiru tanda tangan aku melalui digital sign. Sial kau Mary. Memang sial punya perempuan. Tapi silap aku juga. Aku terlalu percayakan dia. Sebab aku sayangkan dia. Nasib baik dia tak ada akses ke akaun simpanan aku. Kalau tidak lagi haru. Kini aku hilang segalanya. Aku merempat. Mujur akaun simpanan aku masih ada wang dalam tu. Jadi aku keluar rumah selai sepinggang. Sebahagian daripada kereta-kereta mewah aku adalah milik syarikat. Jadinya aku tak boleh ambil dan jual. Tinggal sebuah kereta Toyota 86 yang dapat aku gunakan untuk kesana kemari. Kerana kereta ni adalah satu-satunya harta yang aku beli guna dari sumber yang halal. Aku jadi tak ada hala tuju. Hilang punca pendapatan, hilang tempat berteduh. Lalu aku cuba hubungi kawan-kawan aku yang selalu lepak clubbing dengan aku, selalu pergi main golf, selalu makan sama-sama. Aku cuba minta bantuan daripada mereka. Tapi hampir. Semuanya mengelak. Siap ada yang blok nombor dan juga sosial media aku. Waktu senang, semua menempel dengan aku. Waktu aku dah jatuh macam ini, semua hilang. Aku meluncur pergi ke Taman Tasik Titiwangsa. Di sana aku termenung sambil mengenangkan nasib. Sedang aku termenung, aku disapa oleh bekas office boy aku dulu. Bos Afifi kan? Namanya Kamil. Ya Allah, bos, lama. Dia berhenti kerja waktu itu sebab nak jaga mak dia. Kita jumpa dekat sini, bos. Bos Lalu kami berborak panjang Mela. dan aku ceritakan semuanya kepada dia kecuali tentang sakit yang sedang aku hidap. Setelah mendengar kisah aku, dia pelawa aku tinggal di rumahnya buat sementara waktu ni. Katanya dia tinggal seorang-seorang selepas ibunya meninggal dunia 3 bulan lepas. Dan pada awalnya aku menolak, tapi Kamil insist. Dia bertegas nak aku tinggal dengan dia. Bagai orang mengantuk disorongkan bantal, aku akhirnya terima pelawaan dia. Sampai di rumah Kamil, dia masak makan malam. Kami makan sama-sama dan waktu makan tu aku tanya dia. Kenapa dia beria sangat nak tolong aku? Katanya dia nak membalas budi. Membalas budi kerana aku pernah bantu dia percepatkan proses untuk dapatkan bantuan kerusi roda untuk arwah ibunya daripada seorang ahli politik. Ya, ahli politik tu lain macam. Jadi aku bantulah dengan connection yang aku ada. Jadinya sebagai tanda terima kasih, dia bantu aku pula. Aku tersentak.
Dan aku terkejut yang dia masih ingat. Tapi aku sembunyikan reaksi aku. Aku cuma mengangguk. Aku tanya dia lagi. Mak dia meninggal sebab apa? Kata Kamil, ibunya meninggal sebab kanser tulang. Dan sambil tersenyum dia cerita kepada aku yang dia ni anak tunggal. Ayahnya pula meninggal masa dia masih kecil lagi. Dan ayah dia kemalangan sewaktu bertugas. Katanya lagi, perkara yang buat dia rasa puas adalah dapat berbakti kepada ibunya hingga kehembusan nafas yang terakhir. Walaupun hidup Kamil dan ibunya serba kurang, tapi dia bahagia bersama dengan ibu dia. Selepas berhenti kerja daripada syarikat aku, Kamil hanya kerja part time saja dari rumah. Kerana dia perlu lebih masa untuk menjaga ibunya yang sedang terlantar. Walaupun pendapatannya tak seberapa, kata Kamil, mereka tak pernah rasa susah. Ada saja rezeki yang datang. Ada satu ayat Kamil yang membuatkan aku rasa seperti ditampar dan aku ingat sampai ke hari ini. Inilah apa yang dikatakan oleh Kamil. Kamil kata pada aku, ibu dan bapa adalah harta yang paling tidak ternilai bagi dia. Sangat-sangat tidak ternilai jika nak dibandingkan dengan kekayaan yang ada di atas seluruh muka bumi ini. Ya Allah, apabila terdengar ayat itu keluar daripada mulut Kamil, air mata aku bercucuran jatuh. Terbayang wajah ibu dan abah aku. Ya Allah, banyaknya dosa aku kepada mereka, ya Allah. Kamil ada pesan lagi kepada aku. Kalau ada masalah atau sering gagal buat sesuatu, perkara pertama sekali kita kena buat adalah perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian, perbaiki hubungan kita dengan ibu bapa serta adik-beradik kita. Aku tak tahu kenapa jantung aku, dada aku rasa sebab yang amat sangat. Aku meraung dekat situ bila mendengarkan nasihat daripada Kamil. Kamil menenangkan aku. Diam tak diam, dah 2 bulan aku menumpang di rumah Kamil. Semasa di rumah Kamil, aku mulakan semula ibadah-ibadah yang aku dah tinggal dulu. Aku belajar semula bagaimana mau solat. Aku belajar mengaji. Aku amalkan zikir. Kamil yang bimbing aku. Dan selama 2 bulan itu jugalah aku berulang-alik ke hospital menjalani rawatan susulan. Wang aku yang beratus ribu berjuta dalam bank tu sebahagiannya habis untuk membiayai kos rawatan dan kos ubat-ubatan dan lain-lain. Sekarang aku dah sakit, hidup pun dah lama, duit banyak-banyak pun dah tak boleh guna dah. Aku bagi duit tu kepada Kamil. Kamil tercengang. Lalu aku ceritakan perkara sebenar kepada Kamil tentang sakit yang aku hidapi. Dan Alhamdulillah Kamil terima dengan hati yang terbuka. Walaupun ada linangan air mata dari mata tulus sucinya itu.
Aku wasiatkan kepada Kamil supaya dia agihkan kepada mereka-mereka yang susah dan memerlukan. Dan untuk Kamil sendiri, aku hadiahkan RM100,000 atas kebaikannya kepada aku. Pada awalnya dia menolak, tapi aku tetap nak bagi. Selesai perkara tersebut, selesai aku menguruskan sesi rawatan dan juga konsultasi dengan doktor, aku ambil keputusan untuk pulang ke kampung. Kalau boleh aku nak bawa ibu dan bapa aku tinggal bersama-sama aku. Aku nak sujud dan minta ampun kepada kedua orang tua aku. Aku memandu seorang diri. Walaupun ditegah oleh Kamil, tapi aku tetap nak pulang ke kampung. Sampai saja di kampung, hati aku sangat tenang. Terbayang semasa kecil dulu, mandi sungai dengan Hasif, curi buah rambutan. Nakal betul. Seronok masa tu. Dari sempang kampung tuju ke rumah tempat aku dibesarkan, ada sebuah surau. Lalu aku singgah di surau untuk solat zuhur. Habis solat, aku bersalaman dengan para jemaah. Tapi mereka memandang aku dengan pandangan yang sangat tajam, macam ada yang tak puas hati. Aku rasa tak selesa dan cepat-cepat aku keluar daripada surau. Dan ketika aku sedang pakai kasut, tiba-tiba ada satu tumbukan hinggap di belakang badan aku. Aku terjelepuk jatuh di tangga surau. Bila aku toleh ke belakang, rupanya kerja Salih. Salih ni anak angkat mak dengan abah aku. Dia memang terkenal dengan sifat panas baranya, tapi hatinya baik. Hei! Apa hal kau? Balik kampung? Pasal kau lah mak dengan abah Hasif semua mati, kau tahu tak? Kau ni baik campak dekat sungai lah bagi buaya makan lagi bagus. Sial punya anak. Berambus lah kau. Salih ditenangkan oleh para jemaah. Mereka iring Salih keluar daripada surau bagi mengelakkan perkara yang tak diingini berlaku. Terjerit-jerit Salih memaki hamun aku. Pak Man, sepupu kepada abah, memapah aku ke pondok dalam surau. Tak apa Pak Man, saya okey je. Dah sikit je. Salih memang macam itu kan. Hai, dari dulu sampai sekarang perangai tak berubah. Suka sangat bergurau kasar ya Pak Man kan. Hai, jomlah Pak Man, kita sama-sama ke rumah. Boleh lepak minum kopi sekali dengan abah. Pak Man memandang aku dengan penuh sayu. Kemudian dia menggilingkan kepalanya. Lalu Pak Mat buka cerita. Setelah aku halau mak, abah dan Asif, mereka pulang dengan perasaan yang sangat-sangat sedih. Mak aku tak habis-habis menyebut nama aku sewaktu dalam kereta. Mak meracau-racau dan abah cuba nak tenangkan mak. Pada ketika itulah Hasif yang sedang memandu hilang kawalan lalu merempuh sebuah lori sawit semasa mereka dah nak sampai di simpang kampung. Mak aku meninggal dunia di tempat kejadian. Abah meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital dan Hasif pula menuruti mereka seminggu selepas itu kerana jangkitan kuman di paru-paru. Sebelum Hasif mengembuskan nafasnya yang terakhir, sempat dia bercerita kepada Pak Man dan Salih tentang apa yang telah terjadi. Pak Man kata Hasif ada tinggalkan pesanan. Hasif minta Pak Man dan Salih cari aku di bandar. Malangnya ketika dia ke pejabat aku, mereka dihalau dan
Kebetulan aku tiada di pejabat ketika itu. Ya Allah, Pak Man. Apa pesanannya, Pak Man? Katakan, Pak Man. Kalau saya boleh tebus, Pak Man, saya tebus, Pak Man. Abang jangan risau. Walaupun abang dah buang keluarga abang, kami tetap sayangkan abang. Sebelum ayah pergi, ayah ada pesan yang mak dan ayah tak pernah marah dan sentiasa memaafkan abang. Abang, kami maafkan abang. Kami doakan abang sentiasa bahagia dan dirahmati Allah selalu. Selamat tinggal abang. Jumpa lagi. Maha Abah Hasib. Maafkan aku. Berdosanya aku, ya Allah. Aku menangis semahunya di pusara mereka. Aku tak sempat minta maaf dengan mereka. Maha Abah, ampunkanlah Fifi, Maha Abah. Ampunkan segala dosa Fifi. Fifi berdosa. Adik Asim, maafkan abang, dik. Maafkan abang berdosa dengan kau, dik. Pak Man menenangkan aku. Digosoknya bahu aku yang turun naik dek kerana esakkan tangis hiba penuh penyesalan. Sedang aku meratapi pemergian orang yang aku sayang. Aku terlihat dari jauh Saleh datang dengan membawa sebilah parang dan di belakangnya diikori oleh beberapa orang kampung yang sedang menahan dia. Aku tahu maksudnya. Aku tahu. Aku faham. Aku dah tak diterima oleh orang kampung ini lagi. Aku bingkas bangun. Lalu aku tuju ke kereta. Sempat aku hulurkan beg berisi wang tunai 100,000 kepada Pak Man. Aku minta Pak Man gunakan wang itu untuk diinfakkan atas nama mak dan abah juga Hasif. Lalu diagihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Kemudian aku meluncur laju pergi dari kampung tempat aku membesar itu. Selamat tinggal, Mak. Selamat tinggal, Abah. Selamat tinggal, Asif. Semoga kita berjumpa lagi. Tak lama lagi aku akan menyusuli kamu. Tunggu aku. Tunggu Fifi, Mak. Abah. Itulah kisah aku. Aku kini tinggal di rumah pelindungan pesakit HIV. Kamil ada juga datang jenguk aku. Dia ajak aku tinggal dengan dia. Tapi aku tak mau. Biarlah dia dengan hidup dia. Lagipun dia dah nak kahwin. Tak elok pula aku duduk sekali dengan dia, kan? Mengganggu perkahwinannya nanti. Sian dia. Badan aku ni semakin hari semakin susut, semakin lemah. Aku dah terlantar dah pun. Makan pun terpaksa orang suapkan. Kalaulah aku duduk dengan Kamil, kesian dekat Kamil nanti. Lagipun aku ni tengah menghitung hari. Tunggu masa saja ni. Biarlah aku dekat sini. Lagipun dekat rumah perlindungan ni aku dapat banyak masa untuk mendekatkan diri aku dengan Tuhan. Setiap hari
aku bertaubat dengan penuh harapan. Dengan penuh harapan supaya Allah terima taubat aku. Dan aku juga sentiasa berdoa supaya amal jariah dan infak yang aku lakukan sebelum ini dapat dijadikan sandaran semasa aku dipanggil pulang ke rahmatullah nanti. Jadi kawan-kawan semua, begitulah kisah si jutawan muda. Semoga kisah aku ni boleh dijadikan iktibar buat kita semua. Yang baik, ambillah. Yang tak baik, letaklah jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita